Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak to Lean. Alhamdulillah, program Lemak to Lean dah berjaya mengubah ramai hidup orang-orang dekat Malaysia ni yang mempunyai masalah obesiti, yang mempunyai masalah berat badan, masalah boroi dan terutamanya yang ada masalah nak menghilangkan lemak dekat badan. Kesan yang paling cepat seawal 7 hari sahaja, insya-Allah korang punya boroi boleh hilang. Korang boleh dapatkan perut yang flat dengan cara yang paling murah, paling efektif, paling pantas dengan tanpa menggunakan apa-apa produk kesihatan dan juga tanpa perlu pergi ke gym dan apa-apa alat senaman. Metod yang diajarkan juga boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu korang punya rutin harian, tak ganggu waktu bekerja korang dan boleh buat dekat rumah. Kita punya diet pun korang tak akan berlapar. Kita akan bagi diet plan yang sesuai dengan selera orang Malaysia. Dan sekiranya tiada perubahan selepas habis program, kita akan tawarkan money back guarantee. Untuk bulan Jun, kita ada 3 batch. Korang boleh tengok tarikh seperti yang tertera. Slot adalah terhad. Jadi korang tunggu apa lagi? Nak fikir apa lagi? Apa lagi yang korang boleh buat? Jangan sia-siakan PKP atau lockdown ni dengan menggemukkan diri korang dengan bagi badan korang lagi tidak sihat. Jom sertai sekarang. Tiada ketegangan berlaku. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Ya, selamat datang ke channel YouTube Rais TV, Rais Hamid, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran seantero, Rais Hamid. Check it out now. Untuk video kali ini, aku akan buat sedikit respon dan sedikit ulasan yang sebenarnya aku tak perlu buat pun, sebab pihak-pihak yang ada kena-mengena dengan situasi ataupun insiden yang berlaku pada 31 Mei hari itu telah pun mengeluarkan kenyataan masing-masing. Tapi disebabkan aku ditekan di dalam Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube yang suruh aku bagi aku punya ulasan, so aku akan bagi ulasan berdasarkan apa yang terjadi dan apa statement-statement yang telah dikeluarkan. Sebelum tu aku nak bagi tahu dekat korang, okey, aku punya video, aku punya kata-kata ini tidak mewakili mana-mana agensi, tidak mewakili mana-mana pertubuhan atau sesiapa saja, mahupun TUDM dan Kerajaan Malaysia. Ini adalah aku punya ulasan berdasarkan aku punya pengetahuan, aku punya pengalaman di dalam TUDM dan aku punya knowledge. Dan ulasan ini bukanlah untuk mengeruhkan situasi ataupun nak bagi korang-korang yang tengah tengok video ni berbalah-balah, dan juga diharapkan tiada palatau-palatau ataupun geng-geng teori konspirasi tiba-tiba muncul daripada gua ataupun daripada dalam tanah, okey, untuk mempertikaikan statement-statement yang dikeluarkanlah oleh pihak-pihak yang telah mengeluarkan statement. Jadi korang tengoklah video ini dan dengarlah apa aku nak cakap dengan hati yang terbuka, dengan iman dan dengan penuh dengan ketenangan dan tawaduk. Mula-mula aku nak respon pasal kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak TUDM pada 1 Jun 5.45 petang, dan kebetulan pula 1 Jun ni adalah hari ulang tahun TUDM yang ke-63. Simple. TUDM telah menjalankan tanggungjawab dia. Thumbs up TUDM. Mantap, padu. Dan juga kenyataan media ini sekaligus dapat menutup mulut-mulut haters. Aku pun tak faham kenapa Malaysia ada haters daripada Malaysia juga yang duk cakap aset-aset pertahanan kita tak capable lah, radar kita tak capable lah, dan macam-macam lagi tomahan yang diberikan lah. Dan ini juga merupakan salah satu kejayaan dan juga berjaya membuktikan bahawa TUDM boleh diharapkan dalam menjaga keamanan ruang udara Malaysia. Dan selari dengan kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh pihak TUDM, Kementerian Luar Negeri turut mengeluarkan diorang punya statement juga yang mengatakan bahawa pihak kementerian akan mengeluarkan nota bantahan diplomatik atas pencerobohan ini kepada
Kerajaan Republik Rakyat China. Kementerian juga akan memanggil Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia bagi memberikan penjelasan atas apa yang dah jadilah. Kita kena juga dengar diorang punya reason. Kita tak boleh somborono je nak ni, tapi benda ni bukan satu benda yang sihat lah. Oh, bunyi apa? Jangan risau. Itu bukan bunyi apa-apa. Dekat sini juga Kementerian Luar menegaskan, okey, pendirian Malaysia jelas, okey, mempunyai hubungan diplomatik yang mesra dengan mana-mana negara, tetapi Malaysia tetap teguh mempertahankan maruah dan kedaulatan kita. Dan satu lagi, okey, kenyataan daripada Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahawa penyelesaian secara diplomatik mesti dilakukan. Sebab apa? Malaysia dengan China dia ada hubungan diplomatik yang baik as far as I'm concerned lah. Dan selepas itu juga Kedutaan Besar China di Malaysia pun ada mengeluarkan statement, iaitu tindakan 16 buah pesawat tentera Republik itu memasuki ruang udara zon maritim Malaysia di Kota Kinabalu dan menghampiri ruang udara nasional pada Isnin sebagai latihan penerbangan biasa, dan mereka tidak langsung menyasarkan mana-mana negara. Dan statement diorang lagi, menurut Undang-Undang Antarabangsa, kapal terbang tentera Cina itu hanyalah menikmati kebebasan penerbangan di ruang udara berkenaan. Dan aku nak highlight juga dekat sini, pesawat yang lalu itu bukanlah pesawat pejuang ataupun fighter aircraft seperti yang mungkin korang assume ataupun korang main teka. Sebenarnya ialah pesawat militeri jenis pengangkut, okey, pesawat tentera jenis pengangkut, tapi masih ada capability yang agak padu juga lah. Jadi kesimpulannya dekat sini, berdasarkan statement-statement yang telah diberikan, okey, dari pihak TUDM maupun dari pihak Kementerian Luar, pihak TUDM telah melaksanakan tanggungjawab dia untuk melindungi kedaulatan ruang udara Malaysia dengan tegasnya, tanpa nak buang masa, tanpa nak apa-apalah yang mungkin korang duk kecam-kecam, duk tuduh-tuduh. Kita punya radar pun sangat capable, kita punya asset aircraft pun sangat capable lah, dengan berjaya memintas pesawat-pesawat daripada China ni. Diorang pun patah balik. Juga kita tengok kerajaan Malaysia pun tegas, okey, dalam menyuarakan bantahan terhadap insiden ini. Tapi memetik kenyataan daripada Kedutaan Besar China di Malaysia yang mendakwa mereka hanya menikmati kebebasan penerbangan di ruang udara berkenaan. Okey, sebenarnya kalau korang rajin, okey, tanpa membuat apa-apa statement yang palatau, okey, korang kena buat research. Sebenarnya korang kena tengok balik, backtrack balik apa yang jadi isu dekat kawasan tu. Sebenarnya isu ni bukan satu aku punya subject matter expert, bukan kepakaran aku, tapi kalau nak di backtrack balik, kalau nak ditengok-tengok balik apa yang dah jadi sebenarnya, kita dapat tengok yang pihak China dah banyak kali menuntut kawasan EEZ Malaysia tu ataupun Exclusive Economic Zone itu sebagai diorang punya area. Tetapi menurut PBB mengenai Undang-Undang Laut ataupun UN Clause, okey, pada tahun 1982, berdasarkan daripada orang kata convention itu, kawasan EEZ tu yang korang tengok dalam map apa semua tu dekat kawasan yang diorang lalu tu, sebenarnya kalau nak diikutkan berdasarkan kiraan dan sebagainya, memang kawasan itu adalah milik Malaysia. Dan Undang-Undang Laut UN Clause ni telah dikuatkuasakan pada 1994 menerusi Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada masa ini UNCLOS telah disahkan oleh 168 negara termasuk China dan negara-negara serantau Asia kecuali Kemboja. Antara lain, kalau aku boleh quote dekat sini, apa yang telah dinyatakan adalah negara-negara pesisir berhak untuk menuntut wilayah perairan sehingga 12 batu nautika, iaitu 22 km arah laut seperti yang diukur dari garis dasar tersebut. Negara-negara adalah dibenarkan untuk mempunyai kedaulatan penuh ke atas perairan ini, tetapi harus membenarkan laluan ikhlas kepada kapal asing termasuk kapal-kapal tentera. Dan negara-negara pesisir ini juga berhak ke atas penggunaan eksklusif sumber semula jadi yang terdapat dalam lingkungan 200 batu nautika 370 km dari garis dasar, dan inilah area yang dikenali sebagai
zon ekonomi eksklusif ataupun EEZ. Dan isu ni juga sebenarnya bukan sahaja di antara Malaysia dan China, tetapi juga di antara China dan Vietnam dan Filipina. Dia jadi isu sebenarnya sebab dia ada isu pertindihan laut dekat kawasan tu sebenarnya. So masing-masing duk claim lah, ini diorang punya kawasan, ini diorang punya kawasan, ini diorang punya kawasan. Tapi berdasarkan UNCLOS dan juga berdasarkan Convention PBB tu pada tahun 1984 tu, memang ternyata ia adalah milik Malaysia. Kawasan ini juga, kalau korang nak backtrack balik, sebenarnya dia ada key player dia lah. Okay? Ada 6 key player dalam claim wilayah tumpang tindih, okay, dekat Laut Cina Selatan ni, iaitu di antara China, Taiwan, Filipin, Vietnam, Malaysia dan Brunei, yang menggunakan versi sejarah yang berbeza-beza untuk menyokong nak mengatakan dekat area tu adalah diorang punya area lah. Jadi based on isu ini, kalau korang tengok, korang study betul-betul, korang kaji betul-betul, kalau korang ada masa lah, kalau korang tak ada benda nak buat dah, okay, Covid pun tak penting untuk korang, ekonomi kita pun tak penting untuk korang, korang banyak masa, korang boleh study, korang boleh tengok balik, okay, Malaysia banyak kali menyuarakan ketegasan bukan sahaja di peringkat Malaysia tapi di peringkat PBB sekalipun untuk menegaskan bahawa kawasan ini adalah hak mutlak kedaulatan Malaysia. So di antara lain sebenarnya aku assume mungkin salah, okey, pada pandangan akulah apa yang China buat tu, okey, diorang dah keluarkan statement itu adalah hanya sekadar latihan biasa, tapi sambil-sambil itulah, sambil menyelam minum air, diorang hanya nak menunjukkan show of interest. Sambil-sambil tu diorang lalu, okey, ini supaya korang boleh faham lah, sambil-sambil diorang buat latihan tu, dan lalu diorang macam aku punya ni, area ni aku punya, macam tu lah. So kita dengan tak membuang masa, kau boleh lalu pula, sap, terus pergi memintas. Tapi as far as I'm concerned juga, okey, tiada ketegangan berlaku sebab kita ada hubungan diplomatik yang sangat baik dengan China. Jadi tak ada apa-apa yang intens pun, dia sekadar macam gurau-gurau kasar sikit lah macam tu. Okay? Jadi berdasarkan apa yang telah berlaku semalam, berdasarkan kenyataan-kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh TUDM dan juga Kementerian Kerajaan Malaysia, tak ada apa yang perlu dirisaukan oleh rakyat Malaysia sebab masing-masing pun tegas dalam mempertahankan kedaulatan ruang udara Malaysia. Dan aku tahu korang mesti nak relate dengan pesawat Israel tu. Okay, totally benda ni is a two different thing. Okay, ini ada kena-mengena dengan kerjasama diplomatik, ada kena-mengena dengan jenis aircraft yang lalu. Okay, dan dorang pun orang cakap dah keluar daripada dia punya airways lah, yang macam pesawat Israel tu, macam yang korang baca banyak statement. Okay, even MOT pun dah keluarkan statement. Okey, memang ada clearance untuk diorang lalu dekat atas. Pesawat yang lalu tu juga diklasifikasikan sebagai general punya flight. Okey, jadi diorang hanya perlu mendapatkan clearance, dan selagi mana mereka tak keluar daripada airways yang telah ditetapkan, kita tak ada apa-apa hak untuk nak kacau diorang lah. Kalau kita degil ikut palatau kita, macam korang suruh pergi tembak apa semua, mungkin akan mengaktifkan satu keadaan yang tegang dekat Malaysia lah. Elok-elok kita hidup aman apa semua ni, tiba-tiba dah jadi benda lain pula. Dan juga korang jangan ingat pihak TUDM tak memantau benda yang jadi itulah, yang Israel itu kita always monitor 24/7 kita punya ruang udara. So itu je aku punya ulasan, aku punya komen, aku punya statement. Dan sekali lagi aku nak menegaskan, okey, ini bukanlah kenyataan menjilat ataupun bias kepada kerajaan Malaysia ke, kepada TUDM ke. Ini berdasarkan apa yang dah jadi dan berdasarkan sedikit research yang aku buat, dan TUDM juga telah membuktikan sekaligus menutup mulut-mulut lancang orang, terutamanya daripada rakyat Malaysia sendiri. Memang sedih, okey, yang mana TUDM telah membuktikan bahawa kita punya aset-aset ketenteraan semua masih capable, masih dalam keadaan yang baik untuk menjaga kedaulatan ruang udara Malaysia. Dan juga tindakan daripada TUDM sendiri sangat sap. Itu je lah aku boleh cakap. Kalau korang faham, dia punya kejituan dia sangat pap.
Tak perlu tunggu-tunggu meeting dulu ke apa benda ke. Sap, terus pergi pintas setelah nampak dekat radar diorang menghampiri kita punya ruang udara. Jadi tak ada apa-apa yang perlu ada perbalahan, tak perlu ada apa-apa stigma negatif lah bagi pendapat aku lah. Akhir kata, kita serahkan kepada Allah, kita doa yang baik-baik supaya Allah menjaga keamanan negara kita. Itu yang paling penting. Kalau bising-bising-bising, doa tak jadi apa juga. Okay? So, jangan lupa, okay, korang bolehlah komen dekat bawah. Aku tahu maybe korang akan ada yang kecam aku, ikut korang lah. Okay? Kalau ada yang aku rasa nak komen, aku komen balik. Okay? Dan juga jangan lupa share video ni. Dia harap dapat clearkan sikit lah situasi yang terjadi semalam. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. Okay? Dan aku rasa kan lepas ni kan, kalau jadi benda-benda macam ni lagi, okay, korang jangan minta statement daripada aku lah. Okay, aku hanya boleh bagi pandangan sebagai rakyat Malaysia. Okay, aku tak boleh bagi pandangan ataupun statement mewakili siapa-siapa pun. Okay, sebab aku adalah orang awam. Okay, aku hanya boleh share berdasarkan knowledge aku, berdasarkan research aku, berdasarkan pengalaman aku bekerja di dalam QDM. Itu saja. Okay, have a nice day. Okay, kita masih lagi dalam lockdown. Diharapkan semua urusan dimudahkan dan semua dimudahkan rezeki. Okay, jangan lupa jaga solat. Yakinlah dengan janji-janji Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.